Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang sedang menonton kami. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik-baik saja, insya-Allah. Dan seperti biasa hari ini anda bersama saya Eliza Isham dan juga Derina. Kami bersiaran secara langsung daripada studio C Suka TV dalam program kegemaran anda, program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan kita harapkan semoga semua penonton kita di rumah sentiasa sihat dan bersemangat untuk meneruskan hari-hari anda. Dan seperti biasa, saya dan juga Eliza Isham akan temankan anda daripada jam 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV atau anda boleh turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton kami secara langsung di mana saja anda berada menggunakan telefon bimbit sahaja. Betul, dan kita dah kembali kepada episod kita Derina. Dan pada hari ini kita akan bercakap tentang, kita akan menambah ilmu pengetahuan kita sebenarnya. Ya. Kalau kita tahu tular baru-baru ini Eliza ada keluar satu kenyataan media. Katanya ada seorang budak yang kerja di pejabat. Orang ingatkan ibu bapa bawa anak-anak di tempat kerja. Tapi sebaliknya tidak Eliza. Ya, seorang pemuda. Jadi ini yang kita akan bincangkan pada hari ini sebab ramai juga yang kurang faham dan kurang tahu tentang apa yang berlaku. Jadi di sini hari ini kita akan tingkatkan lagi pengetahuan kita tentang penyakit JIA iaitu Juvenile Idiopathic Arthritis. Dan bersama kita seorang TikTok famous. Kita bawakan terus di studio, kita ada Muhammad Hafiz bin Awis, pesakit penyakit JIA untuk topik hari ini, bantut masih manusia biasa. Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat kau? Sihat. Allah dah terkeluar dah. Awal-awal dah terkeluar dah. Jauh datang Liza daripada Terengganu, daripada Gong Badak. Ya. Terima kasih banyak-banyak hari ini sudi bersama kami di Hawa dan kita sentiasa mendoakan kesejahteraan kesihatan untuk Hafiz juga. Okey, di permulaan ini kita nak terangkanlah kepada penonton, mungkin ramai juga yang belum tahu sebenarnya JIA ini sebenarnya adalah penyakit apa yang mungkin Hafiz boleh kongsikan kepada mereka. JIA dia stand for Juvenile Idiopathic Arthritis. Okey. Dalam bahasa pasar dia kita panggil penyakit sendi tulang. Sendi tulang. Okey. Penyakit sendi tulang ni selalunya berlaku dekat orang-orang yang berumur, orang tua. Tapi dia tak panggil JIA. Dia panggil rheumatoid. So, bila dia orang buat kajian terbaru, adanya penyakit ni dekat umur start daripada children sehingga teenagers. Okey, dia tukar nama jadi Juvenile Idiopathic Arthritis. Okey. So itu yang perbezaan dia orang lah. Jadi untuk apa yang terjadi dekat JIA itu, dia akan jadi keradangan sendi apa dia semua. Lepas tu dia ada tulang dia rosak jugalah. Membuatkan dia rendah. Dia terbantuk tapi dia bukan macam kerdil ke apa ke. Cuma dia rendah. Sarah. Ya, betul. Dia macam ketinggian dia macam terberhenti. Gitu. Okey. Jadi di awal episod ni kita nak tanya juga pada mula-mula kan Hafiz didiagnose dengan penyakit JIA ni, Hafiz tak terkejut ke? Sebab ialah kebiasaannya misalnya Hafiz ni cakap sebelum ni memang untuk orang-orang yang lebih berumur dan sebagainya, tapi tiba-tiba terjadi pada Hafiz di usia yang muda. Jadi macam mana penerimaan Hafiz mulanya? Dia macam ni, masa mula-mula saya kena JIA tu sebenarnya saya tak sedarkan diri. Saya terlantar. Okey, saya terlantar umur 5 tahun tu sebab masa tu kecil lagi, memang kita tak ingat apa-apa. Saya start darjah 1, barulah saya boleh slow sekolah. Saya hanya tadika sempat seminggu je. Lepas tu saya sakit terlantar. Sebabnya dulu tangan saya bengkok, badan bengkok, leher bengkok. So membuatkan benda tu saya tak boleh jadi macam orang normal lah. Dia hanya duduk rumah je. So bila dah terbiasa, mak pun dah biasa cakap kan kita ni sakit apa, kita tak boleh buat apa. Kita bolehlah ambil benda tu. Sebab benda ni bukan mengejut dia daripada kecil. Kalau macam kita dah besar, hidup normal, tiba-tiba benda ni sampai baru kita terkejut. Betul. Macam tu. Dan tentunya mesti ada terdetik di hati Hafiz kenapa Hafiz tidak menjadi seperti orang lain. Tentu mesti ada dalam. Kadang-kadang tu memang akan ada lah. Tapi kebiasaannya macam kita dah hidup macam ni daripada kecil. Betul. Kita tak adalah rasa macam terlalu memikirkan yang negatif, sebab kita daripada awal. Gitu. Okey, dah 25 tahun penyakit JIA ini dihidapi oleh Hafiz ni. Jadi siapa sebenarnya yang menjadi tulang belakang Hafiz untuk beranikan diri tampil ke depan untuk memastikan masyarakat
untuk lebih peka tentang penyakit yang macam ni? Yang pertama sekali parents saya lah. Lepas tu adik-beradik saya, termasuk family saya yang lain. Lepas tu kawan-kawan saya juga bagi support kat saya. Yang dia kata saya ingat lagi dia kata kalau kau bawa diri kau ni keluar, TikTok tu mesti boom dia kata. Mula-mula tu try je, update. Lepas tu besok paginya tengok bangun-bangun memang boom sungguh. Memang terkejut lah. Lepas tu proceed cerita apa JIA, apa dia punya aktiviti-aktiviti yang tak boleh, side effect, semua tu lah. Jadi benda ni bagus juga sebenarnya sebab bila Api tampil untuk mengetengahkan isu sebegini, jadi orang-orang di luar sana apabila berjumpa dengan mungkin orang yang menghidap juga penyakit JIA ni, mereka lebih peka untuk apa bercakap, untuk apa yang tidak dicakapkan. Jadi kita nak tanya juga, mungkin dalam pada era sekarang ni, era teknologi dan sebagainya, antara cabaran terbesar ataupun rintangan Apih untuk cuba fahamkan masyarakat. Mungkin ada juga yang berskeptikal dan sebagainya. Betul tak adalah, dia tak boleh buatlah dan sebagainya kan. Jadi macam mana Apih hadapi masyarakat sekarang ni? Sebab kita tahu kadang-kadang netizen ni mulut pun boleh tahan juga kan. Itu biasa je tu. Sebabnya kita kalau kita fikirkan semua benda tu memang kita tak akan maju. Betul, saya setuju. Jadi apa yang dia orang cakap tu kita buat tak endah kan. Kita hanya jalan ikut flow dan juga kita bila kita dah sampai kejayaan kita tunjuk bukti tu kepada orang. Benda tu boleh jadikan dia orang sedar yang dia orang cakap tu salah. Betul. Gitu. Tak kiralah sakit apa pun. Betul. Dia rendah ke, tak ada kaki ke, sedangkan kita tengok orang tak ada kaki pun boleh bawa kereta. Betul. So kat situ kita boleh buktikan dengan cara itulah. Buat tak endah je. Buat tak endah. Semangat yang Apih ada ni, dia membawakan kita, orang kata menjadikan satu benda yang istimewa buat kita masyarakat untuk kita lebih peka tentang GIA ni sebenarnya. Dan saya nak tanya juga antara apa gejala yang akan yang mereka akan dihadapi untuk penyakit GIA ini untuk masyarakat tahu. Saya tak boleh cakap secara detail sebab doktor yang tahu. Tapi antaranya kita punya sendi, memang semua sendi kita akan sakit. Kalau macam sakit sangat, kita lambatkan dapatkan rawatan. Macam saya dulu sampai bengkok. Kalau perasan jari saya ni memang bengkok gini. Semuanya sebab sendi lah. Jadi kalau demam panas boleh berlaku juga. Demam panas, sendi. Sendi-sendi tu sebab kebiasaannya budak-budak ni, sendi-sendi ni tak kena sangat. Faham. Orang-orang berumur je. Betul. So kalau macam dah ada simptom-simptom macam tu, boleh try bawa ke hospital. Dari segi proses tembusaran misai, suara dan sebagainya bagaimana? Macam saya terberhenti ketinggian saya sejak darjah 3. Oh, darjah 3. Darjah 3. Lepas tu terberhenti, lepas tu dulu saya gemuk sebabnya saya makan ubat steroid, prednisolone. Daripada kecil dulu kan. Lepas tu semenjak saya, hari tu kita ada vaksin COVID kan. Yang pertama saya tak nampak kesan, yang kedua saya nampak kesan. Kawan saya tegur saya, seluar senting. Lepas tu tiba-tiba ada orang tegur, suara kau kenapa lain? Lepas tu tiba-tiba tubuh misai, tubuh janggut gitu. So memang nampak perubahan. Sebab dulu 128 terberhenti sampai ke tahun 2019. Oh, 128. Okey. Masuk tahun 2020 sampai sekarang ni jadi 137, 138. Alhamdulillah. Gitu lah. Kita nampak dalam perbezaan. Kita bukan nak cakap vaksin tu memang tu, tapi antaranya kita kurangkan juga prednisolone tu dan juga ada tambah-tambah sakit lain sebabnya saya tak ada BCG. So tak ada apa-apa vaksinasi yang masuk dalam badan saya. Itu vaksinasi pertama saya. Jadi lain kes lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Ada perubahan. Ada perubahan. Itu yang kita tak tahu. Ada yang side orang kata tak bagus. Ada yang side orang kata membantu juga sebenarnya. Sebab kalau doktor pun cakap memang saya tak boleh kurus, tak boleh tinggi. Dia cakap macam tu. Tapi kita tak tahu lah masa akan datang kan tak jadi macam ni. Betul. So kita ikut je. Kita kena ikhtiar yang penting. Saya tadi kita ada tunjukkan gambar Api sewaktu Api berbadan lebih gempal kan. Jadi saya nak tanya, itu pada usia berapa dan sekarang ni Api kelihatan lebih sihat sebenarnya. Jadi apa yang Api buat sebenarnya untuk ada proses tu daripada Api kelihatan besar kan dan sedikit berisi dan sekarang ni Api nampak lagi sihat sebenarnya. Macam dulu tu memang nak kata sihat sangat pun dulu tak juga. Sebab kita badan macam tu. Lepas tu dulu kerap sakit sendi tu. Bila kita dah selalu makan ubat,
dos yang sama, lama-lama ubat tu jadi tak load dengan badan kita. Betul. Jadi saya pun mikir macam sampai bila aku nak makan ubat ni sebab dia bagi side effect banyak sangat kat aku. Betul. So aku kena bertindak sendiri atas saranan doktor jugalah. So saya kurangkan fasa by fasa ubat saya daripada 2 biji jadi ke suku biji. Sekarang saya makan suku biji. Okey. Suku biji. Dalam masa 3 bulan badan saya gempal macam tu boleh jadi kecil. Jadi kecil. Lepas tu baru ada perubahan lain apa semua. Saya punya sendi pun dah tak berapa sakit semua. Gitu. Sampai sekarang saya memang makan suku biji je. Tapi apa yang doktor sarankan tu kita proceed je lah, ikut je. Yang penting ada saran daripada doktor jugalah. Ya. Tapi kalau itulah orang cakap kalau nak sihat ni kita buat je. Ikhtiar lah orang kata. Ikhtiar. Oh dah keluar tengah. Dah terkeluar sedikit dah. Tak apa, saya keluar dulu. Okey, saya nak tanya juga, Apis kan berumur 25 tahun, dah mula bekerja dan sebagainya. Bagaimana Apis terima orang kata persepsi masyarakat dalam menerima Apis dalam keadaan JIA ni? Dia kalau macam persepsi bila dah kerja ni lain sikit. Dia matured. Lain sikit. Okey. Dia matured. Kalau macam daripada saya sekolah dulu, college, lebih ramai yang tak matang. So ejekan tu memang dalam tangan saya lah. Saya dah lali. Tapi bila kita masuk kerja ni, susah nak nampak orang ejek tu. 1, 2, 3 tu. 1, 2 tu biasa. So kita buat tak indah je. Itu je lah. Kita proceed je kerja kita. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki tu kerja tu, memang ada je. Allah dah tulis dah ada rezeki setiap manusia. Walaupun kita ada cabaran ataupun halangan kita sendiri, rezeki tu tetap ada sebenarnya. Yang paling penting kita usaha macam Apis cakap tadi tu, buat je apa kita nak buat, janji itu untuk diri kita sendiri. Saya suka semangat dengan sentiasa positif ni, Eliza. Okey. Di akhir-akhir ni mungkin boleh berikan pesanan kepada masyarakat agar lebih peka tentang kesedaran penyakit JIA ni. Kesedaran kepada masyarakat kalau boleh kan, kalau macam ada orang-orang macam kita orang ni, jangan pinggirkan diorang. Betul. Sebab diorang pun manusia. Diorang boleh buat itu, diorang boleh buat ini. Cuma janganlah letak bebanan yang tinggi, yang berat kat diorang tu. Cuma proceed je layan diorang seperti mana manusia lain. Biasa. Jangan pinggirkan diorang. Tak kira lah diorang tu tadika, sekolah rendah, sekolah menengah. Proceed je layan macam kawan-kawan lain. Jangan pinggirkan diorang. Betul. Kita sentiasa kena ada moral yang positif untuk kita support mereka, Eliza, ke hadapan. Dan saya secara personal saya nak ucap terima kasih kepada Mak dan Abah Hafiz sendiri sebab besarkan dia dalam keadaan yang sangat positif. Sebab kita tahu tak semua orang boleh hadapi apa orang cakap rintangan macam ni dengan positif. Jadi Hafiz, semoga awak lebih maju lepas ni dan insya-Allah dan semoga rakyat kita lebih peka tentang isu-isu macam ni. Jangan memandang enteng ataupun memandang rendah kepada mereka sebab mereka lebih kadang-kadang hidup mereka lebih baik daripada kita. Betul tu. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Apis kerana sudi hadir bersama kami dan kita doakan Apis sentiasa sihat di masa akan datang. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi insya-Allah. Kita jumpa lagi? Boleh. Insya-Allah. Nanti kita pergi minum dulu. Minum mana tu? Gomadak. Dekat Gomadak. Jumpa Gomadak. Okey, baiklah. Kita nak berehat sebentar tapi kita nak bagi tahu kepada penonton tentang kebaikan hempedu bumi, Eliza. Hempedu bumi. Hempedu bumi sebenarnya dia mempunyai sifat antibakteria ataupun virus yang mempunyai rintangan terhadap penyakit yang di sekeliling kita sebenarnya. Dan juga hempedu bumi ini membantu meningkatkan imunisasi dengan melawan penyakit. Jadi, dengan itu kami ada sediakan sesuatu untuk anda dalam segmen Info Sehat. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan hempedu bumi dari Herbs Garden. Kegunaan gaya hidup sihat dengan harga serendah RM89 hanya di sukashop.com. Kembali bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa. Segmen ni, Liza.
bahagia saya segmen ini. Derina daripada tadi, dia tergelak, dia senyum je. Sebab apa? Saya rasa bukan awak je. Kita semua suka segmen sebegini. Sebab kita ada manisan. Kita bawakan Hello Dessert. Kita bersama dengan Erin K, pengasas dan juga Awan, pengurus Hello Dessert. Assalamualaikum. Salam. Sihat? Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saya tahu penonton sabar, bawa bertenang. Tapi kita akan bertanyakan soalan banyak. Sebelum tu kita akan memberitahu sedikit info tentang Hello Dessert. Ia merupakan perniagaan manisan yang menjual pelbagai pencuci mulut berkaitan dengan coklat. Termasuklah dessert box, lagi kek cheese leleh, cheese coat dan sebagainya. Awak cakap pun dah meleleh dah, Eliza. Ya, saya tengah tahan ni. Coklat. Okay. Macam tu saya. Okay, sebagai permulaan ni mungkin Erin boleh kongsikan sedikit lebih mendalam tentang perniagaan Hello Dessert ni bermula bagaimana? Hello Dessert ni sebenarnya dia mengeluarkan produk-produk yang daripada coklat yang terkenal di pasaran. Lepas tu kita orang jadikan dia kek yang premium and affordable. Sebenarnya kita orang ada lebih daripada 30 jenis dessert. Tapi apa yang kita orang bawa dan ketengahkan hari ni, antara yang penyebab wujudnya Hello Dessert. Best seller lah. Dia main produk kita orang lah. Okey, memang premium lah Eliza. Saya tengok aja. Tengok aja. Sabar. Jadi kita nak tahu juga, di Hawa, kita nak tahu juga sejak bila perniagaan ditubuhkan. Dan macam mana pula menu-menu dia boleh berkembang daripada satu menu ke satu menu ke satu menu lagi. Dah sampai 30 dah sekarang. Okay, Awan nak. Lebih daripada 30 sebenarnya. Lebih daripada 30 Derina. Banyak tu. Sebab kita dah bermula daripada 2019. Jadi dah sampai sekarang. Jadi dah lebih 30 menu yang kita orang ada. Idea tu tercetus bila saya hilang sumber pendapatan. Masa PKP lah kan. So saya ambil idea ni daripada negara seberang iaitu Indonesia. Dia orang buat kek secara berlapis macam tu. Tapi dia orang punya flavor dan resepi kek tu sendiri saya R&D menjadi resepi saya sendiri. Inspirasi daripada negara seberang. Jadikan dalam Hello Dessert punya signature. Yes, betul. Derina, kita tengok negara seberang. Kita buat, tapi resepi kita punya. Sendiri. Nampak tak wanita, dia kalau dah power tu, dia akan buat sampai jadi tau. Okey, mungkin Awan boleh tambah sikit. Untuk terkejut dia Derina. Awan boleh tambah sikit lah kan antara apa yang orang kata paling best seller lah dekat Hello Dessert ni. Alright, kalau yang best seller kita ada indulgent punya flavor. Lepas tu kita ada chunky, lepas tu kita ada biscoff, lepas tu kalau daripada segi cheese leleh memang semua best seller. Yang paling best seller pandan dengan red velvet. Pandan dan juga red velvet cheese leleh. Itu memang yang best seller punya lah. Adakah itu semua daripada permintaan customer ataupun daripada flavor awak berdua sendiri? Bukan, itu flavor kita orang sendiri yang kita orang R&D. Dari kek sampailah ke cream cheese memang beza, lain daripada yang lain. Walaupun jumpa kat luar sana ada cheese leleh lain tapi takkan sama rasa dia. Sama. Ini kira secret recipe. Yes, betul. Hello Dessert lain daripada yang lain. Derina, awak belum rasa lagi. Okey, kita nak tanya juga antara banyak-banyak dessert yang ada dekat Hello Dessert ni, apa yang mana satu adalah pilihan utama rakyat Malaysia? Kita kena tanya yang paling best dulu, Derina. Yang paling kita punya signature tu yang ni. Indulgence Dessert Box. Indulgence Dessert Box. Walaupun nama dia sama macam secret recipe tapi resepi dia lain. Resepi lain. Hello Dessert lain dia cakap tadi. Lain. Okey, saya tanya juga sekarang kan dah lambakan jualan online, manisan dan sebagainya kan. Jadi saya nak tanya juga apa sebenarnya istimewanya Hello Dessert daripada orang lain sebenarnya? Okey. Memang sangat berbeza sebab dari kek dan krim tu sendiri kami R&D. Lepas tu kami guna coklat premium yang terkenal di pasaran. Contoh macam Biscoff, Lotus Biscoff. Kita guna 100%, tiada campuran. Jadi harga pun masih lagi affordable. Dari RM10 hingga RM25 sahaja. Affordable. Kita kekalkan harga tu daripada 2019 hingga ke sekarang. Walaupun sekarang keadaan ekonomi meningkat, harga tetap sama sampai sekarang. Jadi macam apa cabaran untuk maintain rasa, resepi yang sama, kuantiti pula
dah bertambah-tambah. Jadi macam mana Erin Maintain benda? Saya maintainkan benda tu, saya yang kena buat. Kalau orang lain yang buat, dia akan jadi berbeza. Walaupun saya ada pekerja, tetap saya yang buat. Jadi Awan pun tak boleh usik? Tak boleh. Tak boleh usik. Oh, jadi lain lah? Jadi lain. Dikekal daripada tahun 2019 sehingga sekarang. Saya nak tanya juga. Awan reti buat juga ke? Ke macam mana? Tapi kejap lagi kita nak tanya sebab kita nak buat sesuatu aktiviti kejap lagi. Betul. Sebab macam biasa, kita tak akan melepaskan apa-apa aktiviti yang menarik untuk anda. Betul. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kita akan buat aktiviti bersama Erin dan juga Awan. Tapi sebelum tu, kita kena berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Ya, masih lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa dan kita masih lagi bersama dengan Erin K, pengasas Hello Dessert. Tapi Awan tak ada untuk segmen ini. Betul. Kita ucapkan terima kasih kepada Awan tadilah kerana sudi bersama kita di Hawa. Okey. Jadi seperti biasa, kita tak akan lepaskan peluang-peluang yang menyeronokkan seperti ini. Jadi kita akan bersama dengan Puan Erin dalam segmen Tak Cuba Tak Tahu. Okey Liza, Baiklah. segmen inilah kita akan tunjukkan bakat dan kemahiran kita. Kita nak buat apa ni Erin? Okey, sekarang kita nak buat cake indulgence, our signature lah yang paling best seller. Jadi kita nak buat dia punya lapisan lah, setiap lapisan sampailah siap. Okey. Di Jadi sini yang kita ada pertama apa? sekali? Okey, pertama sekali kena letak dia punya kek coklat. Kek coklat ni yang saya R&D sendiri tau, tak sama macam orang lain. Betul, resepi dia tak boleh bagilah. Tak boleh lah. Rahsia. Okey, lepas tu, yang ini kita potong. Okey, yang ini kita kita letak cream cheese. Yes, cream betul. cheese. Yang ni pun di R&D sendiri jugalah kan? Betul. Jadi cream cheese ni memang Erin buat sendirilah. Betul. Okey, macam mana nak piping tu yang susah sebenarnya. Ya, betul. Jadi kalau boleh Erin saya ingat sikit untuk sikit. tunjuk. Yes. Yang ni lah paling susah sekali Liza. Dia kat tangan kena lembut. tangan tak kena lembut lembut. dia jadi comot Saya lah. rasa dancer sekarang dah boleh buat kek. Sekejap saya nak exercise tangan bagi lembut. Macam ni lah. Okey. Kalau tak dia keras. Betul. Okey, Ada tak macam tu. pantang larang? Pantang larang untuk membuat cheese cone yang kita panggil. Cheese box. Dessert box. Dessert box. Dessert box. Pantang larang dia tangan kena lembut lah. Sebab kalau tangan tak lembut kan, dia akan Berkecap. bagi comot lah. So nampak tak cantik. So dia tak ada daya tarikan untuk beli lah. Ya betul. Kita ni suka yang cantik-cantik je. Tapi saya nak tanya juga, Erin, berapa lama Erin cuba buat R&D, piping dan sebagainya untuk tak nampak comot tu? Saya masa first nak buat ni, 100 lebih kek terbuang. Terbuang? Ya. Percubaan masa tu? Masa percubaan, 100 lebih kek terbuang. Jadi, kegagalan demi kegagalan akhirnya membawa satu kejayaan. Begitu. Dengar tak penonton? Berapa lama masa awak ambil tu? Lebih daripada 3 bulan. Kalau kita 3 tahun ni Liza. Jadi kalau saya lebih betul dia nak berlama tu ya. Jadi apa 3 kata tahun. Okey, cabaran untuk buat cheese box, dessert box ni kan mungkin dari segi kosnya, nak jaga kualitinya bagaimana pula? Ya betul. Dengan ekonomi semakin meningkat, lepas tu orang semakin bercatu kan. Tapi kita kekalkan untuk maintain harga daripada 2019 hingga 2020 supaya orang mampu beli. Okey, dari segi bahan-bahannya mudah didapati di mana-mana? Mudahlah sebab kita guna coklat yang terkenal. Macam Cadbury, Lotus Biscoff, Toblerone, macam tu. Tak ada campuran apa-apa pun? Tanpa campuran. So rasa dia sangat strong and sedap. Rasa kek tu sendiri. Kira rasa coklat tu legit lah dia. Yes, betul. Sebab dia rasa tu lebih creamy dan Betul pula. Allahu Akbar. Ini nama
Okey. Yang Kita tadi orang awak ambil. masukkan cream cheese, yang ni tadi? Cheese ya, Ni yang ini chocolate saya nak cream. tanya. Chocolate. cream. Chocolate cream. Jadi Dia dah keras. oh, yelah sebab nak datang studio kan Ya, dikeras. betul. Okey, jadi nak tanya juga Erin, adakah lebih senang bekerja dengan krim yang lebih keras ataupun yang lembut sikit sebenarnya? Dia Kalau kena macam tu? lepas whisk tu dia terus letak sebenarnya. So kalau nak bila dia ambil masa untuk datang ke sini, dia akan kita akan cair. Bila cair sangat dia jadi air. Lepas tu bila kita letak ais dia jadi keras. Macam tu. Okey. Selalunya kalau orang nak beli dessert box ni kan, orang akan cakap kena masuk dalam peti ais, nak makan kena makan sejuk-sejuk. Jadi macam mana kalau orang nak dapatkan dessert box ni, nak jaga dia? Dia terpulang sebab ada suka yang makan bila keras, dia akan jadi macam aiskrim. Tapi bila dia jadi lembut, dia jadi macam kek lah. Tapi lagi sedap lembut bagi saya sebab apa? Dia bersatu. Dia punya rasa tu. Okey, so boleh makan bila-bila masa sajalah. Ya, betul. Saya tengok ni pun macam saya susah, tangan saya macam keras ni Derina ni. Tak jadi ni Liza. Tak cuba Kalau tak saya, tahu. Kalau saya Takut ni Derina, takut kalau ni. saya jadi betul love nanti ni. Okey, saya nak tanya juga untuk Erin kan, potong kek saiz macam tu kan. Erin akan bake satu yang besar dan potong-potong-potong ataupun Erin memang bake saiz satu-satu. kecil-kecil. Tak betul. Saya buat yang besar. Lepas tu saya potong menggunakan bekas ini sendiri. So baru dia boleh masuk. Macam tu. Okey. Okey. Wow. Yang macam ni harga dia lebih kurang dalam 18 18 18 macam ni? ringgit sahaja. murah. Krim dia mampat ya Derina kalau kita tengok dari sini. Ya, orang Melayu cakap Liza tak kedekut. Betul. Kita bagi semua ni. Okey, saya Next. macam Eliza Kita macam buat nak apa? try Next ke? kita akan letak ni. Tapi dia keras. Sebab dia keras. Okey, tak apa. So, biasanya Erin akan tuangkan lah. Yes, betul. Okey, baiklah. Dia akan tuangkan. Lepas tu letak dia punya sprinkle lah. Alright, saya nak belajar sebenarnya. Okey, mungkin Derina boleh cuba? Okey, nak Silakan, tanya juga. Derina. Nak tanya juga, Erin ada buka kelas untuk buat dessert dan sebagainya? Ada. Saya buat PJJ lah. PJJ. Okey. Secara online. Secara online. Jadi siapa-siapa pun boleh join lah kelas Erin. Dengan serendah RM40 sahaja. Serendah RM40 saja Erin akan ajar untuk buat banyak resepi, banyak dessert Dua ataupun flavor sahaja. dua flavor sahaja. Tapi berbaloi lah. Sebab kan ilmu tu dia sampai bila-bila. Betul. Derina, saya rasa teknik awak ni salah Derina. Cuba Puan Erin tolong guide sikit. Saya rasa macam Dia kena ada confident je sebenarnya nak buat ni. Okey, dia kena bila pegang macam ni. Dia memang tangan kidal Bukan. Derina bukan saya tidak. Saya salah pakai glove sebenarnya. Sebab tu glove saya belah kanan. Okey, lah saya tukar. Derina, awak kena belajar teknik yang betul. Betul. Sebenarnya okey. macam mana? Okey, dia kena bila pegang piping bag memang susah kalau pakai glove. Sebab dia licin. Kan plastik jumpa plastik. So dia licin. So dia kena satu pegang. Tadi kan kita masukkan kek guna yang ada glove kan. Ada glove, So yang ni kita pegang, kita piping. Macam tu. Saya pun masuk. Macam tu. Okey, memang lapisan pertama ni memang kena taruh cream cheese lah. Yes, Kalau betul, lain cream tak cheese. boleh. Tak boleh. Dia tak akan jadi indulgent lah. Sebab kalau indulgent pun yang kita kenal memang dia punya krim putih tu adalah cream cheese. Okey, jadi saya akan sambung kerja Derina. Okey. Okey, saya nak tanya macam juga. ni? Saya tanya juga di mana mereka nak dapatkan produk-produk daripada Hello Dessert ini? Okey, untuk masa sekarang yang nak dapatkan Hello Dessert boleh datang ke Taman Tasik Titi Wangsa, Jalan Tebeling setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad Okey. pada pukul 4 hingga 12 malam. 4 sehingga 12 malam. Setiap hari dibuka? Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jumaat, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Kalau orang nak buat tempahan macam mana? Kalau weekday boleh dapatkan melalui online lah. Boleh follow kita punya Instagram @hellodessert_HQ. Kalau yang luar negeri selain daripada KL dan Selangor, boleh order through agent. Ada agent? Ada agent juga. Malaysia. Ada open agent juga kepada suri rumah di luar sana yang nak buat income lebih pun boleh betul. terus kepada media sosial Hello Dessert. Tapi kita nak tanya juga, ada tak perancangan akan datang nak buka lagi branch ke dan sebagainya? Perancangan tu memang ada untuk buka kedai supaya customer lebih mudah dapat Hello Dessert, produk-produk kami. InsyaAllah tahun akan datang kita orang akan buka kedai. Wah, perancangan tu di mana tu Puan? Area Lembah Kelang? Yes.
Kuala Lumpur. Okey. Eliza jadi tak tu? Jadi tak tu? Jadi. So far alhamdulillah lah Derina kau dapat kat tangan saya rasa lagi stabil Sedia untuk dimakan. Yes, sedia untuk Okey, dimakan. kemudian masuk coklat dan juga masuk sprinkle saja. Yes, betul. Alright, kita dah di penghujung segmen untuk Erin. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Erin daripada Hello Dessert. Semoga kita doakan terus sukses untuk perniagaan Hello Dessert dan insya-Allah kami akan order. InsyaAllah. Boleh. Okey. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi membuka ruang untuk kita cuba pada hari ini dan mungkin saya dan Derina mungkin akan batalkanlah niat kami untuk jadi bakers. Jadi kita akan berehat sebentar. Kita kembali selepas ini. So siap. Masih lagi bersama kami dalam program Wal Bicara Haba Inspirasi Wanita. Masa ini wanita luar biasa. Jadi di segmen tadi kita dah meriah, kita rasa seronok sebabnya kita ada dessert. Tapi segmen ni saya rasa lagi meriah. Sebab apa? Saya rasa muda. Rasa muda dengan mereka ni. Sebab dekat studio kita ada kumpulan Wanted bagi promosikan lagu mereka Cinderella. Hello, Assalamualaikum. Hello girls. Hai. Wow, sangat fresh lah. Saya macam terasa muda kita. Perlukan backup dancer tak? Kita lah ahli ketujuh tu. Okey. Okey, sedikit info sebelum kita memperkenalkan kumpulan Wanted ni. Wanted adalah kumpulan wanita M-pop Malaysia terbaru yang dibentuk pada Februari 2022. Debut pada 2023 dengan single pertama mereka Cinderella dikompos oleh komposer Malaysia yang sangat berbakat. Betul. Wanted terdiri daripada 6 ahli tapi hari ini hanya ada 5 orang sahaja kerana seorang lagi sedang menghabiskan pembelajarannya. Dan masing-masing dengan kekuatan dan kekukusan mereka sendiri. Ada yang boleh nari, ada yang menyanyi, macam-macam lah diorang boleh. Jadi kita nak berkenalan dulu dengan mereka. Betul. Mungkin boleh perkenalkan diri? Silakan. Hai, saya Ella. Ella. Hai, saya Anne. Okey. Hai, saya Belle. Mel. Hai, saya Rika. Saya Diana. Diana. Okey, wow. Okey. Saya dah rasa dah aura-aura tu. Hai, saya Derina. Awak kumpulan ke-6 ke? Ke-6 dia. Okey, kita di awal-awal ni mungkin sebab pertama kali debut, betul tak? Jadi penonton pun nak tahu juga. Jadi apakah posisi dalam kumpulan Wanted sendiri seorang-seorang? So penonton mesti nak tahu siapa vokalis, siapa ni, siapa tu, siapa buat rap. Silakan. Okay. Saya Ella, saya vokalis, sub-rapper and also face of the group lah. Macam okey. Saya Anne, saya main dancer and also sub-vocalist for the group. Okey. Saya Belle, position is center, lead rapper dan lead dancer. Lead rapper? Lead rapper. Wow. Silakan. Okey. Okay, saya Rika, main vokal dengan dancer. Main vokal. Saya Diana dan saya lead vocalist and vocalist. Saya dancer. Saya dah tengok media sosial mereka, Liza. Memang semua berbakat. Saya Eliza. Nak try juga. Okey. Kita tanya juga, kenapa nama memilih nama Wanted? Ada tak maksud tersirat ataupun perkara yang menarik terjadi ketika nama Wanted tu terjadi? Sebenarnya ada cerita sikit lah. Tapi apa maksud Wanted tu is macam wanted tu sebagai tongkat sakti and also combination of want and also wanted lah. It means like macam we want to inspire the people out there so that they to have their magic power in their hearts so that they can achieve their dreams lah. Wow, jadi Wanted akan menjadi seorang yang magician. Bukan? Derina. Dia berkuasa. Derina. Ada sesuatu magician dalam Wanted. lain. Fairy lain Derina. Fairy tu. Okey. Di awal saya nak tanya juga. Kita tahu kumpulan ditubuhkan pada 2022. Tapi baru debut tahun ni. Jadi saya nak tahu juga persiapan. Anda semua dah tahu nak debut 2023 tu. Tapi kumpulan dah terbentuk daripada 2022. Jadi persiapan seorang-seorang tu macam mana? Lama tak tunggu selama setahun ni? Untuk debutnya. Ya boleh jawab. Boleh silakan. Siapa-siapa? Siapa nak jawab? Ladies first. Semua ladies. Okey, Belle. Okey, silakan. Persiapan
So daripada 2022 kita join audition. Okay. So kita orang semua join audition lah dan ada Single-single semua? Ya, semua tak kenal lah. So At bergerak first. solo orang. Okay. Then audition then ada final line up. Okay. And then this year only we another audition then we have Rika. Oh, jadi dah Rika ahli ke-6. Ya, mereka ahli terakhir lah. Ya. Ahli Terakhir. Terbentuklah Wanted. Ya, jadi nak tak ada ahli ke-7. Tak ada, takkan buka. Okey, memilih tajuk lagu Cinderella. Kenapa memilih tajuk Cinderella pada awal-awal debut ini? Siapa yang pilih sebenarnya? Sebenarnya kita ada try beberapa lagu lah sebelum kita buat lagu yang sekarang ada ni. So masa tu kita fikir-fikir nama grup, kita fikir-fikir nama title song. So masa kita ada lagu tapi chorus tu punya title kita tak ada lagi. Masa tu daripada Wanted tu terjadi sebab ada sikit cerita seram lah. So daripada cerita seram tu terfikir maybe kita punya konsep boleh buat a bit seram. So kita nak guna a bit magic spell. Kita ambil daripada Bibli Babli Bu tu. Bibli Babli Bu. Jadi nak awak tengok Cinderella tak? Oh, tahu. Oh, Cinderella. So dari situ kita terinspire nak ambil kisah Cinderella tu lah. So kisah di sebalik apa tu maksud lagu Tajuk, tu ya. Maybe Diana akan Diana nak tambah sikit. Silakan. So Cinderella ni kita terinspirasi daripada cerita Cinderella lah. Oh, di mana Cinderella tu juga dibuli oleh mak dia, mak tiri dia kan, dan kakak tiri dia. Dan dari situ dia pernah rasa down, diri dia rasa down. So macam tak ada harapan dah. tak ada harapan Ya, untuk hidup lah. And then daripada sini lagu ni kita menunjukkan kita don't give up lah. Kena bersemangat untuk teruskan hidup juga macam mana. Sebab something good is coming. Ya, something good is coming. Ya, betul. Saya pun suka tengok cerita Cinderella. Kita pun. Mungkin ini adalah versi baru kita. Ya, mungkin. Kan? Okay, saya nak tanya juga antara cabaran terbesar menyanyikan lagu ini. Lagu pertama debut kan. Lepas tu secara berkumpulan pula. Jadi apakah cabaran personal lah? Kita pergi seorang-seorang. Cabaran terbesar individu sebagai satu grup M-pop yang baru debut pada zaman sekarang. Betul. Mungkin banyak netizen dan sebagainya. Tapi kita tak tahu personal struggle you macam mana. Kita mulakan daripada Rika. Dia hujung kan. Bersorok ni. Itulah I macam, jangan nak sorok-sorok, saya nampak. Okey, kalau dari Rika, saya rasa cabaran dia is lagu ni rancak. So kena menyanyi sambil menari. Tu memang sangat mencabar lah. Sebab lagi-lagi kena kontrol pernafasan dan sebagainya. Tengah menari-menari tu pun boleh tercungap sebenarnya. Risau kita. Betul. Kalau awak, saya belum lagi. Diana tak keluar suara terus. Okey, untuk Diana? Bagi saya sama juga. Sebab kita menyanyi sambil menari tu sangat-sangat susah. Stamina kena jaga. So dari situ sangat mencabar lah bagi saya. Okey, best seorang rapper pula kan. Macam mana tu? Bagi saya cabaran cabaran dia macam sama. Okey. Sama juga. Itu masalah yang dihadapi semua. Okey. Masalah paling besar lah. Stamina, komitmen dan sebagainya lah kan. Okey, saya nak tanya juga. Tanya apa? Apa di antara keunikan yang ada dekat Wanted ni tapi korang kena jawab sekejap lagi. Sebab kita kena berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baiklah, kami tidak tinggalkan anda begitu saja. Sebab kan kita dah berdiri macam biasalah. Kita akan minta mereka untuk buat debut pertama dekat Suka TV. Betul. Tapi sebelum tu kita kena berborak dululah kan. Tak best lah terus suruh diorang tak perform. Boleh lah, tak boleh. Balik. Ada soalan lagi nak tanya ni? Silakan Rina. Kalau tadi saya tanya, sekarang kita dah lihat dah ramai dah kumpulan-kumpulan M-pop di Malaysia. Jadi kita nak tanya juga apa di antara keunikan yang ada di kumpulan Wanted ini sebenarnya. Silakan. Siapa nak jawab? Ella. Silakan. Keunikan dalam kumpulan kita ialah konsep yang kita bawakan, yang kita nak memperkenalkan kepada our netizen, to public,
And we also hope that public can accept the new concept, which is like fairy tales, scary kind of concept. Mereka ada identiti mereka sendiri, Eliza. Ya, betul. Itu yang pelik sebab tadi kan mula-mula saya dengar mereka cakap ada scary-scary sikit. Biasanya kita tak ada lagi M-pop kat Malaysia yang mysterious sikit. Ini konsep baru sebenarnya. Jadi kita nak bercakap tentang music video pula. Kami tertarik dengan konsep bilik darjah, makmal dan sebagainya. Jadi kenapa sebenarnya ketengahkan konsep sebegini dan apa yang membuatkan anda terinspirasi untuk menghasilkan MV yang lain daripada yang lain? Siapa nak jawab? Silakan, siapa nak jawab? Teng 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 teng. Okey, Ella. Teng. Okey, silakan. Sebenarnya kita punya lagu tu sendiri dia ada deep meaning, tapi kita cuba nak sampaikan dengan cara yang sangat mudah, cara yang simple yang orang boleh faham lah. So that's why kita letak kita punya MV di sekolah macam tu, konsep-konsep yang maybe ramai orang boleh relate sebab semua orang pernah pergi sekolah. Betul. Siapa tak pernah pergi sekolah? Semua pernah pergi sekolah kan? Semua merasakannya. Okay, kita nak tanya juga, selalunya kumpulan pop ni Eliza, mereka akan ada TikTok dance. Signature untuk kumpulan M-pop. Untuk Wanted pula, ada ke ataupun akan diadakan? Yes, akan diadakan. Akan diadakan. Nak cubalah tu. Nak cubalah tu. Tengok saya dari hujung kan. Macam ni nak cubalah tu. Cuba lepas ni kan. Boleh? Kita cuba lepas ni. Okey, untuk netizen pula kan. Mungkin ada netizen di luar sana yang berpendapat macam M-pop boleh ke dan boleh ke pergi jauh dan sebagainya. Saya nak tanya kepada penyanyi, ahli kumpulan sendiri. Apa yang anda ingin, apa yang akan membuatkan anda terus maju kan industri muzik M-pop ni untuk anda sendiri dan ketepikan semua stigma tu. Okey, Rika? Rika? Okey, dia angkat mic so kita silakan. I'm ready kata dia. Okey, harapan kita orang Ya, betul. Okay. Harapan kita orang is just macam kita orang harap kita orang dapat bagi yang terbaik lah untuk fans-fans kita, orang yang tengok kita orang punya MV ke lagu macam tu. So insyaAllah kita orang boleh sajikan korang dengan satu persembahan yang menarik macam tu. Okey, kita nak tahu juga dekat mana kita nak stream lagu-lagu Cinderella ni, di platform mana? First kita boleh tengok kita punya MV dekat YouTube. Okay. We are on Spotify and also Apple Music lah. Tapi kan sebelum kita berakhir, saya nak tanya sikit je. Apa tu Eliza? Boleh tak? Saya tanya orang mana sebenarnya, tempat saya dengar tadi macam slang-slang Sabah Sarawak. Tapi saya tak sure. Jadi boleh tak ahli kumpulan ni bagi tahu sikitlah dari mana? Mungkin penonton tanya, dari mana mereka ni? Dari Kayangan gitu. Dari Kayangan. Negara Kayangan jauh Elisa kita import datang Hawa. Sakit tak masa jatuh tu? Mana tilam, ada cushion. Ada cushion. Semuanya di Semenanjung Malaysia, ada di Sabah Sarawak juga. Sabah. Rika dari Sabah. Ya. Semua Semenanjung. Saya nak tahu. Mungkin penonton nak tahu semua Semenanjung lah. Macam saya KL. KL, semua KL. Ada orang Perak ke? Tak ada. Bawa cari geng. Dah kita dah kesuntukan masa ni, mereka nak menari ni. Kita nak ucapkan terima kasih kepada kumpulan Wanted hari ini untuk debut mereka. Kita doakan semoga terus sukses untuk perjalanan anda dan jangan lupa untuk stream mereka punya lagu di semua platform muzik anda. Betul. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton Hawa kerana sudi bersama kami daripada awal hingga ke akhir. Semoga segala info yang kami berikan manfaat untuk anda. Jadi, kita akan tinggalkan kumpulan Wanted dengan lagunya Cinderella dalam segmen Merdunya Suara. Bye.